Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang beriman dan budiman, kami doakan semoga tuan-puan sekalian sihat walafiat dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Sebentar sahaja kami mahu meminjam pendengaran dan penglihatan tuan-puan untuk mengikuti penerangan daripada kami.
Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz yang terletak di Gombak, Kuala Lumpur ditubuhkan pada tahun 2016 oleh pasangan pendakwah tanah air iaitu Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob dan pasangannya Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa serta dibantu oleh pasukan komuniti Tahfiz Madinatul Hufaz. Kini terdapat seramai 180 orang pelajar menekuni pengajian dan pendidikan di sini. Sesuai dengan sambutan yang menggalakkan dalam kalangan masyarakat, maka Kompleks Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa kedua mula dibina pada tahun 2019 di atas sebidang tanah seluas 0.70 ekar di Gombak, Kuala Lumpur yang berhampiran dengan Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa pertama. Fasa kedua ini insya-Allah dijangka siap pada pertengahan tahun 2022 dan bakal menempatkan pelajar seramai 420 orang pelajar beserta asrama. Menggabungkan tahfiz fasa pertama dan fasa kedua menjadikan jumlah keseluruhan pelajar ialah 600 orang pelajar lengkap berasrama, sekaligus insya-Allah menjadikan tahfiz ini salah sebuah mahat tahfiz integrasi swasta terbesar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terdapat kelengkapan seperti kelas, surau, asrama, galeri, dewan, studio, dewan makan, makmal komputer, makmal sains, perpustakaan, bilik guru dan bilik rumah warden. Insya-Allah mulai tahun 2022 tahfiz ini dinaik taraf menjadi Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz atau ringkasnya MATIS Madinatul Hufaz. Hal ini demikian kerana aliran pengajian sains tulen, perakaunan dan perniagaan diperkenalkan. Selain mengekalkan teras integrasi pengajian utama iaitu hafazan Al-Quran 30 juzuk, akademik, pengajian agama, kajian kitab Taurat, kepimpinan dan kurikulum. Sehingga kini pembangunan menyiapkan kompleks tahfiz fasa kedua sedang giat dijalankan. Dana keuangan yang besar masih diperlukan untuk menyiapkan keseluruhan infrastruktur pembangunan, pengubahsuaian, penyelesaian, pembelian perabot dan seumpamanya. Justru kami berbesar hati dan merayu agar tuan-puan sekalian dapat terus istiqamah membantu kami dengan menyalurkan sumbangan berbentuk infak, sedekah, wakaf atau zakat ke Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz hingga siap terbina sepenuhnya. Semoga sumbangan yang disalurkan ini akan menjadi ladang amal buat kita semua di dunia dan keredaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat jua. Tentunya kami di sini mendoakan yang terbaik untuk semua tuan-puan yang menderma agar hajat dimakbulkan Allah, masalah dihindari oleh Allah, dipanjangkan usia dalam keadaan dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat, seterusnya meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Ketahuilah tuan-puan sekalian bahawa Mahat Tahfiz ini bukan milik kami, tetapi Mahat Tahfiz ini milik ummah dan milik tuan-puan yang menyumbang. Kami sekadar diamanahkan sahaja untuk menguruskannya semata-mata. Salam hormat dari kami semua, Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob dan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa serta seluruh komuniti Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan lagi siaran kita pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran pada surah Ali Imran juzuk yang ketiga, muka surat 50 ayat ke-1 insya-Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا
بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah.
Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat, tuan-puan, ibu ayah, adik-adik, anak-anak yang dikasihi sekalian, pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini, kita berada dalam majlis ilmu Mihrabul Quran
Mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita pun kalau mengikuti tilawah Al-Quran bersama dengan anak anda Muhammad Ashraf Murtada, maknanya kita sudah masuk ke juzuk yang ketiga. Ya, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat khatam ya bersama-sama dengan Muhammad Ashraf Murtada, insya-Allah. Ustazah juga ikuti. Ya, mudah-mudahan kita dapat khatam bersama-sama dalam program Mihrabul Quran ini. InsyaAllah ada barakahnya ya daripada Allah Azza wa Jalla atas kebersamaan kita tersebut. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, pada pagi ini Ustazah mengambil kesempatan juga ya, kerana hari ini adalah hari Jumaat, kita sangat dianjurkan untuk berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat semua, jemput share kepada semua, ya, tag kawan-kawan kita, sharekan dengan sahabat-sahabat, dengan keluarga kita, ya, dan pada pagi ini insya-Allah kita mulakan dengan selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل ما صليت على أحد من خلقك وأجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم زكنا بالصلاة عليه واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. اللهم صل على محمد النور الهدى والقائد المصطفى والرائد الذي لا يكذب أهله ومعلم الناس الخير والداعي إلى الخير والرشد، نبي الرحمة وإمام الأمة ورسول الهدى الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه. اللهم أبلغه منا السلام. اللهم أبلغه منا السلام. اللهم أبلغه منا السلام. كلما ذكر السلام والسلام على النبي الحبيب الرحيم الكريم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, ya, kita doa selawat pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Ustazah mulakan, ya, sambungan kepada tajuk semuanya dalam ilmu Allah, di mana kita merujuk kepada surah Al-An'am ayat 59 hingga 62. Ustazah nak membacakan terlebih dahulu sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan pada kita semua pada pagi Jumaat yang berbahagia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna ma dzalika minhu istidraj. Maksudnya ialah sekiranya kamu melihat Allah Azza wa Jalla mengurniakan kepada hamba-hambanya daripada kurniaan dunia yang dicintainya, yang disukainya. Siapa yang suka? Hamba tu yang suka. Kita yang suka. Sekiranya kamu dapati Allah memberikan kepada seseorang itu daripada apa yang dia cintai daripada dunianya, wa huwa muqimun ala ma'asihi, tetapi dia tetap saja berada dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah, fa inna ma dzalika minhu istidraj, maka ketahuilah bahawa sebenarnya itu adalah keadaan istidraj daripada Allah. Maknanya istidraj ialah Allah memberikan apa yang dia nak, Allah berikan dia nikmat kurniaan dunia kepada dia, tetapi setiap kurniaan itu tidak menjadikan dia lebih baik. Sebaliknya setiap kurniaan itu, setiap perkara itu tuan-puan sekalian, ia tetap menjadikan dia makin jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Itu untuk renungan kita bersama pada pagi ini. Ya tuan-puan sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sentiasa diberikan nikmat oleh Allah, dan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu semakin menambah ya kebaikan, amal soleh kita, semakin dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Mari kita buka muka surat 134 Al-Quran kita masing-masing. Surah Al-An'am ayat 59 hingga 62. InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan kongsikan sebuah terapi tuan-puan sekalian. Ia berdasarkan asasnya daripada surah Al-An'am ini juga, ya, sebuah terapi yang Ustaz akan kongsikan selepas ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat sebuah kehidupan yang lebih berkualiti, insyaAllah. Kita baca dulu ya surah Al-An'am ayat 59 hingga 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Sadaqallahul Azim. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari.
Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Kemudian mereka, yakni hamba-hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenar. Ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu ada padanya dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Ya, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Inilah dia sebuah perjalanan kehidupan. Ya, untuk kita mengenal Allah Azza wa Jalla yang kita telah pun ulas pada hari Rabu baru ni, ya, bagaimana kekuasaan, kehebatan, sempurnanya ilmu Allah Azza wa Jalla. Adapun kita manusia yang diceritakan dalam ayat ini tuan-puan sekalian, bagaimana Allah menidurkan kita, Allah membangunkan kita, Allah menghisap kita, ya, kemudian Allah mematikan kita dengan mengarahkan kepada para malaikat untuk mencabut nyawa kita. Inilah dia sebuah kehidupan. Sahabat-sahabat sekalian, cuba renung. Ya, sebut nama kita. Sebagai contoh, katalah nama kita Nur Hafizah tuan-puan, atau nama kita Salmah. Ya, sebagai contoh. Ya, renung diri kita. Ini Salmah binti Maryam ini contohnya. Ya, Salmah ini. Cuba lihat apa yang dikatakan sebuah kehidupan kepada Salmah. Apakah yang dikatakan sebuah kehidupan kepada Nur Hafizah ini tuan-puan sekalian? Kehidupan kita sebenarnya adalah sebuah kehidupan yang sangat panjang. Perjalanan yang sangat jauh. Keberadaan kita di atas muka dunia ini hanyalah satu juzuk daripada sebuah kehidupan yang panjang. Kehidupan kita bermula dengan alam roh, kehidupan kita bermula dengan alam rahim, kemudian kehidupan kita berada di alam dunia. Kemudian kehidupan kita berpindah di alam barzakh, lama sangat. Kemudian kehidupan kita pun berpindah kepada alam mahsyar, kepada alam akhirat. Kemudian kehidupan kita berpindah kepada iqab, jaza, kepada balasan yang Allah kurniakan kepada kita. Yang kita mohon kepada Allah agar kita kekal di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Sebuah kehidupan yang sangat panjang. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, melalui sebuah kehidupan ini yang tadi kita sebut bagaimana Allah menidurkan kita, kemudian Allah membangunkan kita, ya, Allah mematikan kita, seperti mana Allah menghidupkan kita, maka sahabat-sahabat sekalian, ya, terlebih dahulu Ustazah ingin membacakan satu ungkapan yang sangat cantik daripada Imam Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi. Ya, satu pesanan tuan-puan sekalian untuk sebuah kehidupan daripada Imam Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi. Ya, tadi kita melihat tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, ya, betapa maha hebatnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita diberikan pesanan oleh Imam Sa'id Badi'uz Zaman An-Nursi untuk melihat kepada diri kita sebagai hamba Allah. Apa yang beliau ungkapkan? Ya, beliau katakan tuan-puan sekalian, engkau diciptakan dengan dibekali potensi kelalaian, kefakiran, kelemahan dan keperluan, agar dengan teropong kelalaianmu kamu dapat memandang kepada kesempurnaan Allah yang Maha Suci. Dengan ukuran kefakiranmu kamu dapat memandang kepada kekayaan dan rahmat Allah yang maha luas. Dan dengan neraca kelemahanmu, kamu dapat memandang kepada kebesaran, kekuasaan dan keagungan Allah. Dengan melalui berbagai macam keperluanmu, kamu dapat melihat, menikmati keanekaragaman nikmat dan keluasan kebaikan Allah kepadamu. Maknanya sahabat-sahabat sekalian, ya, Syekh Sa'id Badi'uz Zaman An-Nursi mengatakan, ya, lihat diri kita. Ya, pada kelemahan kita, kita dapat melihat kesempurnaan Allah. Pada kefakiran kita, kita dapat melihat kekayaan Allah.
pada kelemahan kita, Allahu Akbar, lemahnya kita tuan-puan sekalian, tak ada daya pun, kita dapat melihat kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah. Ya, dan pada setiap keperluan, hajat, pagi, petang, siang, malam, berhajat saja dengan Allah. Maka dengan itu kita dapat melihat keanekaragaman, pelbagai nikmat dan kebaikan yang datang daripada Allah. Itulah gambaran sebuah kehidupan tuan-puan sekalian. Ya, bagaimana jiwa seorang hamba yang ketika mana dia melalui kehidupan ini semuanya mengingatkan dirinya kepada Allah. Ya, Ustazah dalam satu kitab yang Ustazah baca tuan-puan sekalian, ia ada menyebut ya muslimin muslimat bagaimana di antara nikmatnya ketika mana kita bangun malam. Ya, ketika mana kita bangun malam tuan-puan, pukul 4:30 pagi, cuba bangun awal. Ya, kita semua dalam keadaan PKP ni, kita tak keluar rumah pun, bekerja pun daripada rumah, insya-Allah kita boleh adjust kita punya jadual dengan lebih baik. Ya, bangun lebih awal. Dan ada satu ungkapan tuan-puan sekalian, satu kalimah, satu lafaz yang ketika mana kita sebut dengan sebanyak-banyaknya, ketika mana kita bersendirian dengan Allah Azza wa Jalla, yang kalimah itu boleh menggugah jiwa kita. Ya, boleh melembutkan hati kita. Ya, boleh menghancurkan jiwa yang keras tuan-puan sekalian. Iaitu sahabat-sahabat, perkataan ataupun lafaz Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum. Ya, masa mula-mula Ustazah tahu tu kan, Ustazah pun berfikir juga, insya-Allah lah nak amal lah nanti. Ya, nanti kemudian bila kita bangun tuan-puan sekalian, ya tengah malam kita bangun, ya kita duduk sebentar dekat atas sejadah, ya lepas solat 2 rakaat mungkin, lepas tu kita pun panggil Allah. Ya, panggil Allah tuan-puan, seru nama Allah dengan menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha qayyum ni kalau bahasa Melayunya kita terjemah walaupun mungkin tak tepat sangat terjemahan tu ya. Terjemahnya adalah yang maha berdiri sendiri. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, kita bangun malam tuan-puan sekalian, ketika mana makhluk-makhluk yang lain kebanyakannya tidur, ya tetapi Allah Azza wa Jalla Hayyun Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, Masya Allah, Subhanallah, terasa tuan-puan. Ya, bila kita menyeru Allah, wahai yang maha hidup, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Masya Allah, Subhanallah, ia memberikan satu kekuatan ya kepada diri kita. Silakan ya kalau kita bangun malam tuan-puan, banyakkan memanggil, menyeru nama Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya, ini adalah kebesaran, keagungan, kesempurnaan Allah. Allah yang tidak mengantuk, tidak tidur, tidak seperti mana yang lain. Ya, walillahil mathalul a'la. Allah tidak ada bandingannya dengan yang lain. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha agung, yang maha berkuasa. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Pada hari ini insya-Allah Ustazah nak kongsikan ya dengan tuan-puan sekalian. Kerana pada ayat yang kita baca tadi ada menyebut tentang ya Allah menidurkan, kemudian Allah membangkitkan, membangunkan. Ya, Allah mematikan, Allah menghidupkan. Jadi ada beberapa ayat, ada beberapa doa dan zikir tuan-puan sekalian yang merupakan sebuah terapi yang sangat bagus pada kehidupan kita. Ustazah telah bertemu dengan ramai orang, alhamdulillah tuan-puan sekalian, ya khususnya ketika mana melakukan kajian PhD Ustazah iaitu pengurusan tekanan pesakit kanser payudara ya dalam menghadapi tekanan, dalam menguruskan tekanan. Jadi alhamdulillah dalam penelitian yang sangat lama, ya 7 tahun lebih kurang tuan-puan sekalian, ia bertemu dengan ramai sahabat-sahabat kita, ia pergi dekat pusat-pusat cancer network dan sebagainya untuk bertemu dengan kawan-kawan kita yang Allah uji dengan sakit kanser ini. Ya, dan alhamdulillah tuan-puan sekalian, ya antara lain yang diberikan kepada mereka adalah sebuah terapi. Ya, qaddarallah, ketentuan Allah tuan-puan sekalian, Ustazah mengalami dulu. Ya, Allah uji untuk mengalami dulu satu keadaan di mana ada perubahan pada hormon
Waktu tu usia ustazah dalam 39, 40 tahun macam tu tuan-puan. Ya, masalah perubahan pada hormon yang sangat drastik pada ketika itu. Ya, sampai diberikan rawatan, bertemu dengan, dibawa ke beberapa pusat perubatan, ya. Sehingga yang terakhir sekali ustazah berubat dengan, maknanya mendapatkan rawatan dari sebelum tu dengan klinik, kemudian ke PPUM, kemudian dengan pusat perubatan Gleneagles, ya, dengan salah seorang daripada pakar endokrin dekat sana. Ya, jadi makna kita melalui sendiri, Masya Allah. Ya, debaran selalu terasa. Makna bila kita ada masalah perubahan pada hormon, memang ya cepat nervous, hati tu selalu rasa tak sedap, macam-macam lah tuan-puan, ya. Saya tak nak lama-lama sangat dalam describe keadaan tu. Ya, Masya Allah, Subhanallah, 2-3 tahun mencari rawatan, sama ada secara moden, secara tradisional, ya, dan sebagainya. Tapi subhanallah, mungkin gabungan-gabungan rawatan itu juga, ya, dengan izin Allah, ya, dan satu usaha, satu terapi yang ustazah lakukan tuan-puan sekalian dengan izin Allah, yang Masya Allah, subhanallah, benar-benar menjadi satu terapi yang ustazah rasakan terbaik untuk diri ini. Ya, sebab itu ustazah pun, ya, maknanya bawa perkara tersebut kepada pesakit-pesakit kanser payudara tadi, ya, tuliskan, bagi pada mereka, suruh amalkan tuan-puan sekalian, dan Masya Allah, subhanallah, kesan dia yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat tadi semuanya adalah sangat positif. Ya, sangat memberangsangkan. Sebab kita mengambil daripada amalan-amalan yang dibawakan, yang dianjurkan oleh Islam, yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan, ya, bila kita amalkan amalan ni tuan-puan sekalian, doa-doa dan zikir, ia lebih bermakna lagi ketika mana kita dalam jiwa kita berlakunya penambahan keyakinan, ketakwaan, kita memahami falsafah di sebalik itu, ya, prinsip di sebalik itu. Lebih-lebih lagi amalan zikir dan doa yang kita amalkan memberikan, ya, kesan, kerana apa? Kerana ada penghayatan daripada diri kita sendiri. Berbanding kita amal-amal hanya ikut-ikut je. Ya, ambil orang suruh kita pun baca. Tapi makna di sebalik itu, penghayatan di sebalik itu kosong. Tak ada penghayatan. Sebab itu tuan-puan sekalian, bila kita beramal dengan sesuatu, doa ataupun zikir, biar kita memaknai amalan tersebut. Menghayati amalan tersebut. Seperti mana tadi ustazah pun telah membentangkan surah Al-An'am sebentar tadi. Ya, kita baca macam mana hebatnya Allah, berkuasanya Allah, Allah menghidupkan, Allah mematikan dan sebagainya, Allah menidurkan, Allah membangunkan. Lalu kita pun beramal tuan-puan sekalian dengan amalan-amalan ini. Apa dia? Subhanallah tuan-puan sekalian, untuk sebuah kehidupan yang berkualiti, yang kita bersemangat setiap hari-hari baru yang Allah berikan kepada kita. Tidak kiralah macam mana pun keadaan ujian yang kita tanggung. Amanah yang Allah berikan kepada kita, yang mungkin sebelum ni sahabat-sahabat, bila kita fikirkan hari esok tu kita rasa gelisah. Ya Allah, apakah esok aku sakit? Apakah esok aku makin susah? Apakah esok aku kena marah ke orang? Apakah esok aku akan berdepan lagi dengan suami, dengan isteri yang menjengkelkan ni? Apakah esok aku akan terus lagi membawa perasaan dendam, sakit hati ni? Kadang-kadang ada macam tu tuan-puan. Orang memandang esok hari itu dengan pandangan yang sangat sempit. Tapi Masya Allah, subhanallah, sebagai seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan tuan-puan sekalian, kita selalu melihat insya Allah kedatangan hari esok insya Allah adalah satu nikmat yang semakin bertambah. Kebahagiaan yang semakin meluas. Keyakinan yang semakin mantap. Maka caranya tuan-puan sekalian ialah betapa pentingnya kita menjaga kurang lebih setengah jam sebelum waktu tidur. Bagaimana kita menguruskan setengah jam sebelum waktu tidur, tuan-puan sekalian, itu adalah satu perkara yang sangat besar dalam kehidupan kita. Bahkan sahabat-sahabat sekalian, ustazah buat jelas setengah jam tu, ya, sebab ustazah menganggarkan amalan-amalan ini dalam setengah jam. Ya. Bahkan sahabat-sahabat sekalian, setengah jam sebelum kita tidur, ya, kita pun lelap mata dah tak ingat dah, tidur terus. Setengah jam tu tuan-puan sekalian, bahkan pertama menjadi rumusan
conclusion tuan puan sekalian kepada apa? Kepada satu hari yang telah kita lalui. Mungkin yang telah kita lalui itu ada maksiatnya, ada dosanya, ada kelemahannya, ada khilaf kelirunya, ada kesakitannya. Ya, ada macam-macam yang kita lalui. Satu hari yang telah kita lalui, Masya Allah, Subhanallah, setengah jam sebelum tidur pada malam itu tuan puan sekalian, insya Allah menjadi rumusan yang baik. Yang maknanya apa? Memperbaiki kelemahan yang ada pada satu hari tadi. Ya, maknanya dosa-dosa tadi diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kesakitan, kekeliruan pada satu hari tadi insya-Allah tidak mendatangkan mudarat kepada kita. Bahkan setengah jam sebelum tidur ni tuan puan sekalian, bawa pula kita kepada apa? Semangat baru. Ya, jiwa yang baru, insya-Allah, keimanan yang semakin bertambah untuk menghadapi hari esok dengan izin Allah. Jadi apa yang kita nak lakukan tuan puan sekalian? Yang kita nak lakukan pada prinsipnya adalah memberikan seluruh penyerahan diri yang total kepada Allah. Itu prinsip dia. Ya, kadang-kadang kita beramal tapi kita tak tahu di sebalik itu apa. Ya, kita kongsi-kongsi doa tapi kita tak tahu apa di sebalik tu. Di sebalik tu, sebelum saya kongsikan doanya tuan puan, di sebalik tu ialah sebelum kita tidur malam, maka nyatakanlah seluruh penyerahan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menerima kita sebagai hamba Allah yang lemah. Kita menerima kita sebagai hamba Allah yang pasti ada banyak kekurangan. Sama sekali tidak ada takabur kita di hadapan Allah. Kita berusaha, tak ada takabur di hadapan Allah. Tapi yang ada apa, dia tawadhu' sangat. Inilah seadanya yang Allah yang dapat aku lakukan seharian tadi. Dalam keadaan kita sentiasa optimis, sentiasa semangat. InsyaAllah esok lebih baik daripada hari ini. Peningkatan esok mesti insyaAllah lebih baik daripada hari ini. Bukan makna lebih hebat, ya lebih dahsyat, tak ada. Asalkan lebih baik daripada hari ini. Mungkin hari ini baca Quran 1 muka surat, esok insya-Allah 2 muka surat ya Allah. Lusa lebih baik daripada esok tadi 3 muka surat. Kita akan bertemu dengan penambahan nilai kebaikan dan amal soleh. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya doanya, amalannya ialah tuan-puan sekalian. Pertama sekali, ya seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW daripada Al-Barra' bin Azib rahimahullah radhiyallahu anhuma, ya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadaku, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah. Ini benda yang sangat penting. Bila kita nak tidur malam, silakan berwuduk. Ya, soal nanti ustazah, nanti saya berwuduk pegang suami saya, lepas tu sekarang batal wuduk. Itu tak payah fikirlah tuan-puan. Ya, itu belakang cerita. Yang penting apa dia? Kita ambil wuduk. Kita bersihkan diri kita. Kita ambil wuduk, kita dapat pahala. Kita ambil wuduk, kita membersihkan diri kita, gugur dosa-dosa kecil kita tuan-puan sekalian. Dan itu adalah satu gambaran persediaan kita untuk bertemu Allah. Kita boleh uruskan masa kita. Ya, jadi kita persediaan nak bertemu Allah, mati kecil ni kita ambil wuduk. Ini pesan daripada Nabi SAW. Bila kita dah ambil wuduk tuan-puan sekalian, ya terasa sangat, ya Allah macam nak bertemu engkau ya Allah. Ini adalah mati kecil. Thumma taji' ala shiqqikal ayman. Kemudian kita tidur di atas lambung kita yang kanan. Sebaik kita tidur di atas lambung kita yang kanan tuan-puan sekalian, maka kita akan baca sepotong doa yang diajar oleh Nabi SAW dalam bentuk menghayati doa tersebut. Cuma sebelum tu, sebab dalam hadis ni kita dah tidur dah lambung kanan kan. Sebelum tu tuan-puan sekalian, masa kita masih lagi boleh duduk. Kita duduk, kita dah ambil wuduk dah, kita duduk. Maka ada hadis yang lain tuan-puan sekalian, ya, di mana Nabi SAW, ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailah. Bila datang dekat katil ataupun tilam. Ya, ustazah ni bawa 2 hadis sekaligus ya, tuan-puan sekalian. Sebab tadi yang pertama ambil wuduk dulu berdasarkan kepada hadis yang mula-mula yang ustazah baca. Kemudian bila kita datang dekat tempat tidur kita pada setiap malam,
Jama'a kaffaihi, Nabi merapatkan kedua-dua telapak tangan baginda. Thumma nafatha fihima, kemudian baginda pun membaca, faqara'a fihima, membaca dekat tapak tangan yang dirapatkan ini, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Summa yamsahu bihima mastata'a min jasadih, kemudian Nabi pun meniupkan kedua-duanya ke telapak tangan, kemudian Nabi mengusapkan ke seluruh tubuh badan semampu yang boleh. Yabda' bihima ala ra'sih wa wajhih, baginda memulakan dengan bahagian kepala dulu, wajah dan bahagian hadapan tubuh baginda, dan baginda melakukannya sebanyak 3 kali. Okey, so kita dah buat yang itu. Sekarang rujuk balik pada hadis yang pertama tadi. Bila kita dah tidur kemudiannya di atas lambung kanan, apa yang kita nak buat tuan-puan sekalian? Kita membaca doa ini. Dan doa ini sahabat-sahabat sekalian, seperti mana yang telah Ustazah kongsikan sebelum ini, ia telah benar-benar membantu. Ustazah dengan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain, yang sahabat-sahabat yang saya maksudkan tadi yang ada sakit kanser tuan-puan, dan juga yang lain-lain lah yang dalam depression dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah, jiwa kita lebih segar. Doanya adalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan diriku seluruhnya kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku kembalikan seluruh urusanku kepada Engkau. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku rebahkan belakangku ini kepadamu. Raghabatan wa rahbatan ilaik, aku rebahkan diriku ya Allah padamu dengan penuh keinginan, harapan kepadamu dan rasa takut kepadamu. La malja' wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung dan keselamatan daripadamu kecuali dengan kami datang kepada kamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dan aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan dan nabimu yang engkau utuskan. Fa in mutta 'alal fitrah waj'alhunna akhira ma taqul, dan Nabi kata kalau kamu matilah, kamu tidur macam ni, lepas tu kamu mati dalam tidur contohnya, nescaya kamu akan mati dalam keadaan fitrah, bersih tuan-puan sekalian. Serta jadikanlah ini sebagai bacaan terakhir yang kamu baca sebelum kamu tidur. Ini adalah pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-puan sekalian, kalaulah setiap malam kita berada dalam keadaan fitrah, bersih dah kita, habis, makna bersih, bangun pagi esok, andai kata Allah bagi lagi peluang, hidup lagi pagi esok, kita hidup tu tuan-puan, bangun tu ya Allah segarnya. Sebab kita bangun insya-Allah dalam keadaan bersih, akal kita tak serabut, hati kita, emosi kita, semangat kita, wawasan kita, segala-galanya tuan-puan sekalian dalam keadaan bersih, fitrah. Kalau mati, mati dalam keadaan fitrah. Bangun balik semula insya-Allah dalam keadaan segar. Masya-Allah tuan-puan, ini testimoni ya. Jadi bila buat tiap-tiap hari betul-betul serah, macam kita kata tadi, wahai Allah, seluruh hidup aku serah ke Engkau. Seluruh urusan aku, urusan anak-anak ke, urusan apa-apa, urusan kerja ke, aku kembalikan ke Engkau ya Allah. Sebab apa? Semuanya Engkau yang akan uruskan, Engkau yang akan mudahkan. Senang hati, lapang tuan-puan sekalian. Bahkan di sana ada beberapa lagi tuan-puan sekalian, contoh doa yang lain. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Tambah lagi baca, dengan nama Tuhanmu, dengan namamu wahai Tuhanku, aku meletakkan lambungku dan dengan namamu jugalah aku mengangkatnya kembali. Jika engkau mencabut nyawaku, maka rahmatilah dia. Dan jika engkau mengembalikannya semula, maka peliharalah ia sebagaimana engkau memelihara para hamba-Mu yang saleh. Jadi kita tu bila nak tidur tuan-puan dah nampak kematian dah.
Kita bukan nampak hidup semata-mata tuan-puan, tapi prinsip bila kita nak tidur malam, kita dah keluh kesah dengan hidup mungkin seharian, kita ni macam-macam, stres ni pun, depression ni pun sebab masalah hidup lah. Tapi subhanallah, bila kita nak tidur malam tuan-puan sekalian, kita didatangkan, prinsipnya adalah ingat dua-dua sekali. Apa dia? Hidup pun ingat, mati pun ingat. Antara dua persimpangan. Ya, jadi Masya Allah, Subhanallah, sangat membina diri. Apatah lagi di sana. Ya, seperti mana yang Nabi pun ada sebut kepada Fatimah radhiyallahu anha dan juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah, "Idza awaituma ila firashikuma aw idza akhadhtuma madaji'akuma fakabbira 33 wasabbiha 33 wahmada 33." Kamu bila masuk je nak tidur, maka bertakbirlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, bertasbihlah 33 kali. Ada riwayat kata takbir 34 kali. Jadi ini adalah subhanallah rutin kita bila kita nak tidur malam. Ya, satu lagi tuan-puan, daripada Nabi SAW telah mengatakan, bila kita nak tidur, Nabi kata apa? Bacalah, Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Maksud dia, segala puji bagi Allah yang telah bagi aku makan, yang telah bagi aku minum, yang telah beri aku kecukupan dan telah beri aku tempat tinggal. Nabi kata, fakam mimman la kafiyalah wala mu'wi. Berapa ramai orang yang tidak memiliki pencukup baginya serta tidak ada pemberi tempat tinggal. Maknanya, falsafah ataupun prinsip kita bila nak tidur malam tuan-puan sekalian, bukan berkeluh kesah, bukan mengingatkan hari-hari kita yang macam-macam lah, kemurungan lah, apalah. Tapi bila kita nak tidur malam, jadilah manusia bersyukur kepada Allah. Ingatlah kepada nikmat-nikmat Allah. Kalau bangkit lagi pagi esok, insya-Allah sambut dengan kesyukuran. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Bila kita nak tidur malam, tuan-puan sekalian, serah diri kita pada Allah. Serah urusan kita pada Allah. Kita mungkin mati, kita mungkin hidup. Kalau kita mati, rahmatilah ya Allah. Kalau kita hidup, bantulah lagi ya Allah. Berilah kekuatan untuk menjalani kehidupan dalam keadaan kau redha kepada aku. Subhanallah tuan-puan sekalian. Dihafaz semua amalan-amalan ini, semua doa-doa ini. Kita bila nak tidur malam, betul-betul macam orang nak bertemu kematian. Sebab namanya kematian kecil. Ya, subhanallah tuan-puan sekalian, daripada hari ke hari terasa Masya Allah semakin baik kondisi jiwa kita, kondisi emosi, minda dan sebagainya. Subhanallah, dengan terapi sebelum tidur malam. Ya, yang kita harus hayati dengan sebaik-baiknya, insya-Allah ya boleh memberikan kita kualiti kehidupan yang sebenar insya-Allah. Ya, kemudian bangun pula, sebut pula ya Hayyu ya Qayyum, insya-Allah tuan-puan, Allah akan kurniakan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Ya, rawatlah diri kita dan hati kita dengan kalam Allah, dengan zikir-zikir, dengan amalan yang kita contohi daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat jangan risau, insya-Allah Ustazah akan kongsikan di Instagram dan juga Facebook poster amalan-amalan yang telah Ustazah nyatakan tadi. Ustazah pujuk diri tuan-puan ya, supaya apa? Tolong hafalkan dan tolong amalkan. Tolong ya sahabat-sahabat, kita mungkin dah tahu tapi tak beramal, tapi tak hafaz ya. Jadi kita ambil tahu dan kita amalkan. Dengan penghayatan insya-Allah banyak urusan kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Dan sahabat-sahabat silakan pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, ya silakan untuk mendapatkan buku. Mana dik? 100% Muslimah. Ya, 100% Muslimah ni tuan-puan sekalian, sila dapatkan hari ni. Ya, insya-Allah mudah-mudahan kita beli ya kitab-kitab, ada 4 buah buku dalam ni tuan-puan sekalian. Insya-Allah mudah-mudahan diberkati Allah. Ya, dan kami hanya nak bagi let go je, ada lagi 200 lebih lagi setnya. Jadi dengan harga promosi RM130, silakan tuan-puan untuk hadiah pada anak-anak, pada isteri dan sebagainya, dapatkan 100% Muslimah pada hari ini insya-Allah. Sekian, kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah.
Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang beriman dan budiman, kami doakan semoga tuan-puan sekalian sihat walafiat dan diradai Allah Subhanahu wa taala. Sebentar sahaja kami mahu meminjam pendengaran dan penglihatan tuan-puan untuk mengikuti penerangan daripada kami.
Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz yang terletak di Gombak, Kuala Lumpur ditubuhkan pada tahun 2016 oleh pasangan pendakwah tanah air iaitu Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob dan pasangannya Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa serta dibantu oleh pasukan komuniti Tahfiz Madinatul Hufaz. Kini terdapat seramai 180 orang pelajar menekuni pengajian dan pendidikan di sini. Sesuai dengan sambutan yang menggalakkan dalam kalangan masyarakat, maka Kompleks Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa kedua mula dibina pada tahun 2019 di atas sebidang tanah seluas 0.70 ekar di Gombak, Kuala Lumpur yang berhampiran dengan Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa pertama. Fasa kedua ini insya-Allah dijangka siap pada pertengahan tahun 2022 dan bakal menempatkan pelajar seramai 420 orang pelajar beserta asrama. Menggabungkan tahfiz fasa pertama dan fasa kedua menjadikan jumlah keseluruhan pelajar ialah 600 orang pelajar lengkap berasrama. Sekaligus insya-Allah menjadikan tahfiz ini salah sebuah mahat tahfiz integrasi swasta terbesar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terdapat kelengkapan seperti kelas, surau, asrama, galeri, dewan, studio, dewan makan, makmal komputer, makmal sains, perpustakaan, bilik guru dan bilik rumah warden. Insya-Allah mulai tahun 2022 tahfiz ini dinaik taraf menjadi Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz atau ringkasnya MATIS Madinatul Hufaz. Hal ini demikian kerana aliran pengajian sains tulen, perakaunan dan perniagaan diperkenalkan. Selain mengekalkan teras integrasi pengajian utama iaitu hafazan Al-Quran 30 juzuk, akademik, pengajian agama, kajian kitab Turat, kepimpinan dan kurikulum. Sehingga kini pembangunan menyiapkan kompleks tahfiz fasa kedua sedang giat dijalankan. Dana kewangan yang besar masih diperlukan untuk menyiapkan keseluruhan infrastruktur pembangunan, pengubahsuaian, penyelesaian, pembelian perabot dan seumpamanya. Justru kami berbesar hati dan merayu agar tuan-puan sekalian dapat terus istiqamah membantu kami dengan menyalurkan sumbangan berbentuk infak, sedekah, wakaf atau zakat ke Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz hingga siap terbina sepenuhnya. Semoga sumbangan yang disalurkan ini akan menjadi ladang amal buat kita semua di dunia dan keredaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat jua. Tentunya kami di sini mendoakan yang terbaik untuk semua tuan-puan yang menderma agar hajat dimakbulkan Allah, masalah dihindari oleh Allah, dipanjangkan usia dalam keadaan dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat, seterusnya meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Ketahuilah tuan-puan sekalian bahawa Mahat Tahfiz ini bukan milik kami, tetapi Mahat Tahfiz ini milik ummah dan milik tuan-puan yang menyumbang. Kami sekadar diamanahkan sahaja untuk menguruskannya semata-mata. Salam hormat dari kami semua, Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob dan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa serta seluruh komuniti Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz.